Janganlah nak menghukum orang. Belum tentu mungkin dia lebih baik. Walaupun luar nampak macam ni tapi hati dia baik dan sebagainya. Akhirnya semakin lunaklah pelaku maksiat. Semakin rasa tenang dan seronoklah dia. Tak tenang, seronok. Makin seronok. Sebab walaupun ada haters, walaupun ada orang tegur, tapi ada orang yang support, ada orang yang sokong. Atas alasan cari rezeki. Atas alasan itu memang career. Tuan-puan sekalian. Sebab itu kita boleh lihat pada hari ini, pelaku maksiat sehat, kaya, gembira, bahagia, hidup seronok, semua ada. Semua ada. Kita boleh nampak sempurna kehidupannya. Tetapi hari-hari buat maksiat secara terbuka. Bangga dengan maksiatnya. Dan menjadi tontonan kepada orang ramai ribuan jutaan. Dan apabila diberikan teguran, lalu ayat-ayat orang yang membela. Contoh ayat yang membela ya. Janganlah nak menghukum orang. Belum tentu mungkin dia lebih baik. Walaupun luar nampak macam ni tapi hati dia baik dan sebagainya. Akhirnya semakin lunaklah pelaku maksiat. Semakin rasa tenang dan seronoklah dia. Tak tenang, seronok. Makin seronok. Sebab walaupun ada haters, walaupun ada orang tegur, tapi ada orang yang support, ada orang yang sokong. Atas alasan cari rezeki. Atas alasan itu memang career. Saya ada tengok lah. Yelah adalah terlintas-lintas kan. Buka Facebook ada tergaris. Pelakon-pelakon muda hari ni over sangat. Artis-artis muda hari ni over terlajak. Masih lagi berlakon dengan romantik. Pegang tangan, muka rapat, dilekatkan dahi, peluk, pakai seksi. Rupanya masih ramai ya. Dalam keadaan kesedaran Islam semakin tinggi. Na'udzubillahi min zalik. Kita memang doakan. Kita bukan kata doa yang buruk. Kita mendoakan supaya pelaku maksiat, termasuk diri kita, termasuk saya sendiri, kita sempat melakukan taubat sebelum nyawa dekat halkum. Sebab ramai mana kita lihat pelaku maksiat tak sempat taubat. Dia mati dalam keadaan zahirnya sedang melakukan kemurkaan kepada Allah. Zahirnya dia tidak mentaati perintah Allah. Kita bukan terus hukum. Kita kata, mati keadaan macam tu neraka lah. Itu baru hukum. Tetapi ciri-ciri kematiannya, dia pergi dalam keadaan dia tak sempat melaksanakan segala perintah Allah secara jelas, zahir dan tidak meninggalkan larangan Allah. Ramai mana selepas seseorang itu mati, keluarganya susah payah memadamkan dosa maksiat yang dibuat sebelum dia mati di media sosial. Suami, ahli keluarga, isteri dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai mana orang yang mati tak sempat memadam dosa dia, mengutuk, mengeji, menghina dengan perkataan keji dan kesat di media sosial. Ada yang kata, Ustazah, sebersalahlah kalau kita tegur di media sosial, contoh tulis. Padahal tulis elok-elok dah Ustazah, kena kecam juga. Contohlah, pada satu posting seorang artis ataupun influencer yang dikenali, lepas tu ditulis contohlah ayat, janganlah pakai macam ni, malulah sebagai wanita Islam. Wanita bukan Islam pun tak pakai seksi macam ni. Semoga kita, muka awak je, semoga kita dapat hidayah. Berhentilah tunjuk-tunjuk macam ni, malu. Contoh kan? Kita tulis macam tu kan? Lepas tu adalah yang akan marah juga. Yang marah. Lek, kau ingat kau tu bagus sangat ke? Daripada tengok aib orang, baik tengok aib sendiri. Sekarang, ia bukan kira aib peribadi dah ni. Dia dah tunjuk-tunjukkan. Dan ada dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, antara dosa yang tak akan diampunkan, yang akan dikenakan azab kubur. Antara dosa yang jelas disebut dalam hadis Nabi tentang azab kubur adalah pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Dan dia sendiri yang buka. Dia sendiri yang tunjuk. Dia sendiri yang bongkarkan. Hari ni tak kira malam hari ke buat maksiat, siang hari, pagi, siang, malam, pagi, petang. Memang dia bongkar dan dia tunjuk sendiri.
Dia tak sembunyi-sembunyi dah, memang tunjuk. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Dibuka, ditunjukkan. Dan akhir zaman memang fitnah yang paling besar adalah fitnah media sosial. Bagi sesiapa yang melakukan amalan memberi nasihat di media sosial, saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Masya Allah. Dia sebenarnya berkaitan dengan sumpahan Bani Israel, berkaitan dengan kisah hari Sabtu. Kisah hari Sabtu yang mana larangan kepada sekumpulan nelayan, supaya tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu ada segolongan daripada mereka ni yang menasihati. Mula-mula Bani Israel ni ikut lagi peraturan Allah ni. Memula ikut lagi. Allah Subhanahu Wa Taala melakukan larangan. Tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu kepada Bani Israel yang kerja nelayan di satu negeri ini. Apabila nelayan lihat, pada hari lain semua boleh tangkap ikan. Maksudnya, kita nak ceritakan syariat Nabi berbeza-beza. Bagi syariat Bani Israel dan Nabi ini, syariatnya adalah mesti ada perintah dan larangan. Setiap Nabi ada perintah dan larangan tertentu. Untuk Nabi Muhammad, kita ada perintah yang Allah suruh, ada larangannya. Untuk Nabi sekian, ada perintah tertentu, ada larangannya. Perintah bagi Bani Israel, bagi kampung ini Allah perintahkan supaya tidak melakukan tangkapan ikan pada hari Sabtu. Apa yang berlaku? Pada hari Sabtu ikan paling banyak timbul. Sampai nampak-nampak di permukaan. Dan pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, semua 6 hari selepas itu boleh melakukan tangkapan ikan. Bila hari Sabtu tiba, mungkin ikan pun tahu Allah melarang. Jadi mereka enjoy lah. Kan timbul-timbul di permukaan, main-main, enjoy. Jadi, apa yang berlaku? Ada yang melanggar larangan Allah. Sebenarnya perintah dan larangan Allah untuk menguji siapakah di kalangan hamba-Nya yang boleh sabar dalam mentaati Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah.